Okey, fokus untuk minggu hadapan bagi pair Euro JPY, okey, untuk 20 hingga 24 April pada minggu hadapan. Okey, kita cuba lihat untuk time frame H4 dahulu. Okey, apa formasi ataupun setup yang ada, dan kita lihat strategi yang kita boleh gunakan untuk trading plan kita minggu hadapan. Okey, bagi pair Euro JPY. Okey, jadi lihat dekat sini apa yang saya dapat. Okey, pada pandangan awal dekat sini kita dapat satu setup trend masih lagi sell. Okey, arah semasa masih lagi sell, dan pada minggu lepas berjaya buat breakout sell. Okey, breakout sell zone dominant. Okey, dengan dekat sini berlaku golden setup. Okey, kemudian dia buat retest, kemudian buat penurunan. Ini satu perjalanan. Okey, ini adalah satu perjalanan untuk setup yang setup dominan dekat sini. Okey, kita cuba buat satu. Okey, kita cuba mapping untuk minggu hadapan. Okey, first dia buat setup, ada formasi setup dominant sell yang breakout sell dekat sini. Okey, kemudian selepas breakout jadi retest point yang ada pada harga 117.41, dan yang kedua 117.67. Okey, kemudian price cuba untuk retest. Okey, dan berjaya retest pada retest point yang pertama, itu di sini. Okey, kemudian buat satu perjalanan. Okey, dekat sini kalau anda follow setup ini pada minggu lepas, maka anda dapat lebih kurang hampir, okey, dalam average 80 pip. Okey, ini satu perjalanan. Okey, kemudian selepas berlaku satu perjalanan bearish dekat sini, okey, kemudian price sekali lagi dilihat cuba untuk buat retest kali kedua. Okey, selepas berlaku breakout kali kedua di sini, maka terbentuk dekat sini adalah pengukuhan arah. Okey, pengukuhan arah di mana berlaku setup dominant rebound. Okey, kita dapat tengok, okey, formasi yang ada dekat sini adalah formasi setup dominant rebound. Okey. Okey, jadi ini adalah formasi untuk setup dominant rebound. Okey, kemudian berlaku, okey, selepas berlaku breakout, maksudnya memvalidkan, okey, berjaya mewujudkan satu setup dominant rebound, iaitu pengukuhan arah sell. Kemudian price cuba untuk buat kenaikan, untuk buat retest. Okey, kemudian buat satu perjalanan yang kedua dekat sini. Okey, kita dapat lihat lebih kurang dalam 45 pip. Okey, jadi di sini apa yang saya dapat rumuskan untuk time frame H4 bagi pair Euro JPY, mana seller masih lagi kuat. Okey, belum ada tanda-tanda kekuatan buyer di sini. Okey, seller masih lagi kuat. Dan untuk minggu hadapan, okey, kita akan anggap dahulu dekat sini apa yang ada dekat time frame H4 adalah kekuatan seller. Okey, belum ada lagi kekuatan buyer, di mana berlaku pengukuhan arah adalah untuk perjalanan yang jauh. Okey, kecuali setup ini dibatalkan ataupun dimatikan. Okey, sebelum kita cuba rungkaikan, okey, bagaimana setup dimatikan untuk perubahan arah. Okey, kita cuba lihat dulu untuk wujudnya di sini satu zone dominant yang baru. Okey, walau bagaimanapun sell masih lagi valid. Okey, sell masih lagi valid, dan kita akan gunakan zone dominan yang baru dekat sini, okey, untuk sebagai filter kita pada minggu hadapan. Okey, saya akan tandakan dekat sini. Okey, sebagai ukuran kita pada minggu hadapan adalah zone dominan yang terbaru, iaitu di sini. Jika berlaku breakout sell, okey, pada zone yang terbaru, dominan yang terbaru, okey, breakout sell, kita akan fokus untuk sell. Okey, sebelum breakout zone dominan yang terbaru ini, anda sudah boleh intai setup entry pada awal minggu hadapan untuk sell. Okey, dengan syarat pada time frame H1 berlaku setup dominant sell, ataupun sekurang-kurangnya pada time frame N15
wujudnya setup dominant sell pada time frame M15 yang valid. Okay, maka anda boleh intai sell. Selagi tidak ada dominant sell pada time frame M15, anda tidak boleh lagi untuk entry sell sebab dia kemungkinan akan berlaku kenaikan untuk retest. Okay, mungkin kali ketiga ataupun kali keempat untuk retest. Kita akan filter pada time frame M15 sekurang-kurangnya. Okey. Dan kemudian jika setup ini valid dan berlaku penurunan lagi, okey, kemudian berjaya breakout pada low dominan yang ini pada harga 116.63, maka sell masih lagi kuat lah. Okey, sell masih lagi kuat dan dia akan teruskan buat penurunan. Okey. Itu adalah untuk sell sebab analisa awal yang kita dapat adalah sell masih lagi valid di mana seller masih lagi kuat berbanding buyer. Okey, jadi di sini ini adalah keadaan sell. Cuba kita lihat sedikit untuk time frame daily. Okey, pada time frame daily apa yang kita dapat lihat masih lagi valid setup sell. Okey, jika kita dapat lihat di sini, ini adalah zone dominant sell. Okey, ada satu zone dominant sell dekat sini. Pada time frame, pada candlestick yang ini adalah zone dominant sell. Okey, berjaya breakout. Okey, dominant ni berjaya breakout sell, maka arah sell pada time frame daily masih lagi valid dan kita dapat lihat pada time frame H4 tadi berlaku formation ataupun formasi untuk setup dominant rebound yang valid, maka sell masih lagi valid. Okey, jadi rumusan saya untuk Euro JPY, seller masih lagi kuat berbanding buyer. Belum ada lagi tanda kekuatan untuk buy. Okey, ini adalah untuk sell. Alternatif senario yang kita boleh lihat jika berlaku kekuatan buy, kita akan kesan jika berlaku buyer cuba menguat. Okey. Okey, jika berlaku kenaikan pada minggu hadapan, okey, kemudian berjaya breakout buy untuk zone dominan yang terbaru dekat sini. Okey, pada harga high DCS dominan pada harga 117.1412, okey, 117.12, maka di sini baru ada tanda buyer cuba menguat. Okey, tapi walau bagaimanapun sell masih lagi valid, cuma ada kekuatan buyer dekat sini. Okey. Confirmation untuk buy semakin menguat adalah bila berjaya mematikan setup dominant sell yang kedua dan yang pertama. Okey, contoh, okey, dekat sini jika berlaku set breakout buy pada H4, pada setup dominant H4 yang terbaru, maka kita akan intai ataupun kita akan filter pada time frame M15. Okey, jika time frame M15 terus menerus buat setup buy, dominant buy pada time frame M15, maka tidak akan berlaku penurunan. Okey, dia akan follow setup dominant buy yang ini. Dekat situ kita akan filter menggunakan multi time frame. Okey. Jadi selagi tidak berlaku setup buy seperti ini, maka sell masih lagi kuat. Okey, kecuali berlaku keadaan seperti ini. Jika berlaku keadaan seperti ini, okey, maka ada kekuatan buyer, okey, cuba menguat dekat sini. Dan jika berlaku kenaikan, okey, terus menerus berlaku kenaikan, kemudian berjaya mematikan setup dominant sell pada minggu lepas pada harga 117.46, berjaya breakout, maka buyer akan lebih kuat berbanding seller dekat sini. Dan akhirnya, okey, untuk perjalanan jauh, setup buy yang di sini dia akan lebih valid sekiranya, okey, berlaku kenaikan dan berjaya breakout mematikan keseluruhan setup sell dekat sini, maka akan buat perjalanan yang agak jauh. Okey, jika berlaku keadaan seperti ini, buy akan kuat. Jangan hold untuk sell anda. Okey, jadi kita akan filter untuk pada minggu depan. Okey, kita akan filter
pada time frame H4, selagi setup dominant sell masih lagi valid, maka tidak akan berlaku kenaikan seperti ini. Okay, kenaikan seperti ini hanya dijangka dan boleh berlaku sekiranya berlaku keadaan dominant yang breakout buy. Okay, baru boleh buat kenaikan. Selagi tidak berlaku dominant buy di sini, tidak ada potensi untuk buyer menguat, maka sell masih lagi valid. Jadi apa yang saya dapat rumuskan untuk minggu hadapan, key pada time frame H4, okay, sell masih lagi valid. Kecuali berlaku keadaan seperti ini, baru buy kembali menguat berbanding seller. Okay, itu saja untuk time frame Euro JPY. InsyaAllah untuk pair ini antara pair yang saya akan update pada minggu hadapan. Okay, apa situasi semasa yang akan berlaku pada minggu hadapan, insyaAllah. Okay, itu saja untuk pair Euro JPY. InsyaAllah sila buat comparison dengan analisa yang anda buat ataupun yang anda ada. Okay, InsyaAllah semoga semua profit. Okay, itu sahaja. Stay at home and stay safe.